أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. Surah An-Nisa ayat 71 sehingga ayat 74. Firman Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, bersedialah dan berjaga-jagalah sebelum kamu menghadapi musuh. Kemudian bila dikehendaki, maralah ke medan perang sepuak demi sepuak. Atau jika perlu, maralah serentak beramai-ramai. Dan sesungguhnya ada di antara kamu orang-orang yang sengaja memberat-beratkan dirinya, juga orang lain daripada turut mara ke medan perang. Kemudian kalau kamu ditimpa kemalangan, tercedera atau terbunuh, ia berkata, sesungguhnya Allah telah mengurniakan nikmat kepadaku, kerana aku tidak turut berperang bersama-sama mereka. Dan demi sesungguhnya kalau kamu beroleh limpah kurnia kemenangan dari Allah, sudah tentu ia mengatakan dengan sesalnya, seolah-olah tidak ada hubungan kasih mesra antara kamu dengannya. Alangkah baiknya kalau aku turut bersama-sama mereka, supaya aku juga beroleh kemenangan yang amat besar. Oleh itu, orang-orang yang beriman, yang mengutamakan kebahagiaan akhirat daripada kesenangan kehidupan dunia, hendaklah mereka berperang pada jalan Allah untuk membela Islam. Dan sesiapa yang berperang pada jalan Allah lalu ia mati gugur syahid atau beroleh kemenangan, maka kami akan memberikan kepadanya pahala yang besar. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang beriman supaya mengambil hati-hati terhadap musuh. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya orang-orang beriman itu bersiap sedia dengan senjata dan juga tentera yang ramai. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman itu supaya berperang dengan musuh mereka sama ada secara sepuak-puak atau yang dikenali sebagai perang gerila. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya berperang dalam bentuk kumpulan yang ramai. Maka di sini Allah menerangkan pada kita sistem dalam peperangan.
Yang pertama, kita perang sepuak demi sepuak, atau disebut dengan perang gerila. Dan ada juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita supaya perang secara berjamaah. Di samping itu, kita mestilah bersifat hazar. Hazar dengan makna berhati-hati terhadap tindakan musuh. Oleh kerana musuh ini berbagai-bagai cara. Kita orang beriman menghadapi musuh, sama ada di kalangan orang-orang kafir yang jelas menunjukkan penentangan kepada Islam, ataupun golongan munafik yang berselindung di sebalik Islam. Kedua-duanya merupakan musuh kepada orang beriman. Kita melihat di zaman Rasulullah SAW, di zaman Makkiyah, umat Islam berhadapan dengan musuh. Orang-orang yang seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan yang belum Islam pada masa itu, merupakan musuh pada Islam secara terang-terangan. Menindas golongan mustad'afin, golongan yang lemah di kalangan para sahabat radhiyallahu anhu. Ada yang dibunuh, ada yang diseksa, dan berbagai tindakan yang dilakukan oleh musuh. Sehinggalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum supaya meninggalkan Makkahul Mukarramah. Walaupun negeri yang ada di dalamnya Kaabah, tetapi oleh kerana di sana musuh-musuh yang menghalang daripada melakukan ibadat pada Allah Subhanahu wa taala, untuk menghidupkan syiar ibadat pada Allah Subhanahu wa taala, menegakkan tauhid di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, dihalang oleh pihak musyrikin. Dan ditambah pula pada masa itu umat Islam adalah golongan mustad'afin, golongan yang lemah dari sudut umat Islam yang sedikit jumlahnya. Sehinggalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam berhijrah ke Madinah. Maka dipersatukan di antara Aus dan Khazraj, diadakan piagam atau dikenali sebagai Al-Misaqul Madinah, piagam Madinah. Piagam untuk menyatukan umat Islam di antara Aus dan Khazraj, di antara umat Islam Muhajirin dan Ansar. Dan begitulah piagam yang diikat antara umat Islam dengan orang-orang yang bukan Islam, orang bukan Islam sesama mereka. Sehinggalah Allah Ta'ala beri kekuatan dengan tertubuhnya negara Islam, masyarakat Islam yang pertama, dipersatukan mereka. Sehinggalah diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu akhirnya umat Islam berjaya membuka Makkahul Mukarramah, yang asalnya merupakan negeri tempat yang menghalang daripada menegakkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Mekah telah dikuasai oleh umat Islam. Perkara ini dinyatakan oleh Allah, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Apabila datang kepada kamu pertolongan daripada Allah dan pembukaan kota Mekah, nescaya kamu akan melihat manusia beramai-ramai memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kamu bertasbih, memuji Allah Ta'ala, beristighfar di atas kesalahan dosa-dosa yang kamu lakukan. Sesungguhnya dialah Allah yang maha menerima taubat. Itulah kemenangan umat Islam bermula daripada pembukaan Mekah, sehinggalah berjaya menguasai Rom, Parsi, berjaya menguasai Mesir pada masa itu. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna minkum laman la yubatti'anna fa in asabatkum musibah
Qala qad an'ama Allahu alayya idh lam akum ma'ahum syahida. Dan sesungguhnya ada di antara kamu orang-orang yang sengaja memberat-beratkan dirinya juga orang lain daripada turut mara ke medan perang. Ada sebahagian daripada orang beriman yang sengaja memberat-beratkan diri. Berkata Imam Mujahid dan selain daripadanya, ayat ini Allah Ta'ala turunkan kepada golongan munafik. Seperti mana telah kita sebut tadi, di zaman Mekah kita berhadapan dengan golongan kafir yang terang-terang menunjukkan kekafirannya, menzalimi orang Islam, menzalimi Rasulullah. Tetapi di zaman Mekah, zaman Madaniyah, umat Islam berhadapan dengan golongan munafik yang berpura-pura menyatakan keislamannya, tetapi mereka ini adalah golongan yang berpenyakit. Penyakit mereka ini Allah Ta'ala sebut dalam Quran di awal surah Al-Baqarah. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Orang munafik ini, iaitulah golongan yang berpura-pura sahaja Islam, sebenarnya tidak. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Bila dia berjumpa dengan orang-orang beriman, lalu mereka mengatakan amanna, kami beriman sebagaimana kamu beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, dan bila mereka berjumpa dengan syayatin, syaitan-syaitan, yang ditafsirkan oleh ulama dengan makna pemimpin-pemimpin mereka, iaitulah pemimpin yang sesat, yang menyesatkan, yang disifatkan oleh Allah sebagai syayatin, syaitan-syaitan. Bila mereka berjumpa dengan syaitan-syaitan, pemimpin-pemimpin mereka, qalu inna ma'akum, sesungguhnya kami bersama kamu. Innama nahnu mustahzi'un, kami hanya istihza', kami hanya tipu sahaja. Golongan beriman mengatakan bahawa kami beriman, sebenarnya tidak. Kami tidak beriman, kami bersama kamu, wahai pemimpin-pemimpin kafir. Ini golongan munafik yang hanya lakonan semata-mata menyatakan keislamannya, tapi sebenarnya tidak Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam hati mereka ada penyakit. Fi qulubihim marad. Dalam hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu maradah. Dan Allah tambah lagi penyakit, iaitulah penyakit dengki pada Islam, dengki pada umat Islam, memusuhi Islam, memusuhi agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun namanya Islam, sembahyang, tetapi ada penyakit dengki, penyakit iri hati, penyakit supaya Islam tidak berkembang di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketua mereka ialah Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul seorang yang telah lama bercita-cita untuk menjadi pemimpin. Sehinggalah apabila Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, melihat bahawa peluang untuk menjadi pemimpin semakin tipis. Oleh kerana orang-orang Madinah telah mengangkat Rasulullah SAW menjadi pemimpin mereka. Maka akhirnya Abdullah bin Ubay ini pun mengaku bahawa dirinya Islam, memeluk Islam. Tetapi memeluk Islam dengan tujuan mencari peluang. Apa yang Islam boleh beri pada mereka, apa Islam boleh beri pada dia, bukan apa yang dia boleh berikan pada Islam. Maka dia sentiasa mencari peluang bagaimana untuk membinasakan Islam, membinasakan agama Allah Subhanahu wa taala, memerangi umat Islam, sama ada dengan bergabung dengan musyrikin, bergabung dengan orang Yahudi,
demi untuk memastikan bahawa Islam lenyap di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu Allah Taala menjanjikan kepada orang munafik ini, innal munafiqina fid darki asfali minan nar. Orang munafik ini dia akan dimasukkan ke dalam neraka Allah yang paling ke bawah sekali. Sebagai satu penghinaan dari Allah Subhanahu wa taala, sebabnya zahirnya menunjukkan keislaman, tetapi dalam hatinya adalah ada sifat dendam, memerangi agama Allah Subhanahu wa taala. Antara telatah yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini sifat orang munafik, wa inna minkum laman la yubaqti anna, dan sesungguhnya ada di antara kamu, iaitulah orang-orang munafik yang sengaja memberat-beratkan dirinya. Iaitulah mereka ini memberatkan diri dengan makna tidak mau berperang atau melambat-lambatkan untuk berperang. Dan juga orang lain, bahkan dia menghasut orang lain supaya tidak berperang bersama Nabi SAW. Menurut Imam Muqatil bin Hayyan, ayat ini Allah Ta'ala menyatakan bagaimana sikap yang ditunjukkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul yang didoakan dengan qabbah Allah. Mudah-mudahan Allah mencela Abdullah bin Ubay. Dia telah melambatkan dirinya dan pengikut-pengikutnya daripada berjihad bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya dia sahaja yang tidak berjihad atau melambat-lambatkan dirinya, memberat-beratkan dirinya daripada berjihad, bahkan dia menghasut orang lain supaya melambatkan diri untuk berjihad pada Allah. Maka kita sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita diajar oleh Nabi supaya kita menjadi dalil. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Sesiapa yang menjadi dalil, menjadi penunjuk ke arah kebaikan, maka baginya pahala sebagaimana orang yang melakukannya. Kita mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan, kita juga diberi pahala oleh Allah sebab kita mengajak orang lain melakukan kebaikan. Dapat sama-sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah istimewanya Islam. Kita ajak orang lain buat kebaikan, kita juga boleh pahala. Bayangkan kalau sekiranya kita berjaya mengajak 10 orang melakukan kebaikan, mengajak 100 orang melakukan kebaikan, maka berganda-ganda pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, kalau sekiranya kita mengajak orang melakukan perkara dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga mendapat saham dosa sebagaimana yang ditunjukkan dalam ayat ini. Mengajak orang lain supaya tidak berjihad di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka sudah tentu mendapat saham dosa pada hari kiamat nanti. Inilah kelebihan. Yang pertama, kelebihan kita berilmu. Ada orang beranggapan, dia kata mengaji banyak payah beramal. Ini tanggapan yang salah. Sebab Nabi SAW menganjurkan kita supaya belajar. Talabul ilmi faridah. Belajar ilmu merupakan kewajipan. Dengan makna belajar ini satu ibadah. Beramal satu ibadah. Mengajak orang lain satu ibadah. Belajar satu ibadat, beramal satu ibadat. Beramal satu ibadat, belajar satu ibadat. Tapi kalau sekiranya apa yang kita amalkan salah, maka tidak akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya ilmu. Sehingga Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, salaka tariqan ilal jannah." Wa fi riwayah, "Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Allah mempermudahkan baginya jalan untuk ke syurga Allah Ta'ala. Bermakna kita mencari ilmu, Allah Ta'ala mempermudahkan kita jalan ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa innal alim
Sesungguhnya orang alim ini lebih baik daripada 1000 orang yang beribadat. Orang yang alim lebih baik daripada 1000 orang yang beribadat. Wa innal alim la yustaghfar lahu man fis samawati wal ard hatta hitana fil ma. Orang-orang yang berilmu ini beristighfar kepadanya seluruh makhluk yang berada di langit, makhluk yang berada di bumi, hatta al-hitana fil ma, sehinggalah ikan yang berada di dalam air pun beristighfar kepada orang yang menuntut ilmu. Jadi di sini faham kita bahawa belajar satu ibadat, beramal pun satu ibadat. Bila kita melakukan kedua-duanya, dapat 2 pahala ibadat. Pertama, pahala belajar, dan yang kedua, pahala beramal. Kalau sekiranya beramal sahaja, dapat 1 pahala, tak dapat pahala belajar. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi, kana fi sabilillahi hatta yarji'a." Sesiapa yang keluar daripada rumahnya dengan tujuan belajar ilmu, adalah dia berjalan pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bermakna kita keluar pagi hari dari rumah, tujuan mempelajari ilmu agama, hukum hakam agama, bermakna kita sedang berada di jalan Allah Subhanahu Wa Taala hatta yarji'a, sehingga kita kembali semula ke rumah kita masing-masing. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan lagi, fa in asabatkum musibah, kemudian kalau kamu ditimpa musibah. Yang dimaksudkan musibah ini mungkin terbunuh, syahid, atau dikalahkan oleh musuh dalam peperangan. Maka ini semua musibah. Cedera, terbunuh. Lalu ia berkata, qad an'ama Allahu alayya iz lam akum ma'ahum syahida. Sesungguhnya Allah telah mengurniakan nikmat kepadaku kerana aku tidak turut berperang bersama-sama kamu. Bila tengok orang lain terbunuh, cedera, lalu dia kata, kalau aku tak berperang lebih baik. Lebih baik kalau sekiranya aku tak berperang bersama kamu. Izlam ahdur ma'ahum waqa'atul qital ya'uddu dhalika min ni'amillah wa lam yadri ma atahu minal ajri fis sabri awis syahadah in qatil. Kata Imam Ibn Katsir, dia mengatakan bahawa kalau sekiranya aku tak hadir lagi bagus. Kalau aku hadir ni menyebabkan aku terbunuh, cedera dan sebagainya. Maka kalau sekiranya aku tidak hadir dalam peperangan yang menyebabkan aku tidak cedera dan syahid, ini satu nikmat. Kalau pi cedera, sia-sia, mati saja sia-sia. Kata Imam Ibn Katsir, walam yadri ma fatahu minal ajri fi sabri awi syahadah in qatil. Padahal dia tak sedar bahawasanya bila dia tak pergi perang, dia telah luput pahala kerana sabar ataupun pahala syahid kalau terbunuh. Ini sikap disebabkan tidak berpegang pada agama, menyebabkan dia tak tahu kalau sekiranya pergi perang boleh pahala. Yang pertama, pahala sabar. Kena musibah, cedera, sabar. Sebab di sana Nabi SAW menyatakan bahawa umat Islam ini Allah Ta'ala beri pahala, Allah Ta'ala gugurkan dosanya, hatta kalau sekiranya tercucuk duri pada kakinya, dia sabar, Allah Ta'ala beri pahala padanya. Apatah lagi kerana memperjuangkan agama Allah, sabar dalam menghadapi ujian, sabar dalam perjuangan, maka Allah Ta'ala beri pahala. Bahkan di dalam hadis Nabi SAW bersabda, ainani la tamassahuman nar, ada 2 mata yang tidak akan disambar oleh api neraka Allah.
Ada dua jenis mata yang mana pemiliknya tidak akan disambar oleh api neraka Allah. Ainani bakat min khasyatillah. Mata yang menangis kerana takut pada Allah. Yang kedua, mata yang berjaga malam kerana memperjuangkan agama Allah. Berperang, berjihad, berjaga malam. Maka Allah Ta'ala akan menyelamatkan orang itu daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apatah lagi kalau sekiranya dia syahid di jalan Allah. Sebab Allah Ta'ala sebut keistimewaan orang yang syahid di jalan Allah. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Jangan kamu menyangka bahawa orang-orang yang mati syahid di jalan Allah itu mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Bahkan mereka itu hidup. Mereka ini hidup, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mayat orang mati syahid tidak hancur, dan dia boleh memberi syafaat kepada orang lain, memberi pertolongan kepada orang lain. Ini kelebihan yang Allah Ta'ala beri pada orang syahid. Tapi orang munafik, dia kata kalau sekiranya kami tak pergi perang lagi bagus. Kalau sekiranya kami perang, kalau syahid, sia-sia mati. Sebab golongan kafir dan munafik ini Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Lau yu'ammaru alfa sanah wa ma huwa bimuzahzihihi minal azab. Lau yu'ammar, kalau boleh mereka nak hidup 1000 tahun, alfa sanah, tu kita sebut alaf. Alaf ni bahasa Arab, uluf. Alfun, uluf, dengan makna 1000. Kita buat alaf baru, alaf media baru. Alaf ni makna tahun 1000. Lau yu'ammaru alfa sanah, kalau boleh nak hidup 1000 tahun. Wa ma huwa bimuzahzihihi minal azabi lau yu'ammar. Kalau sekiranya mereka hidup 1000 tahun sekalipun, kata Allah, mereka tidak boleh diselamatkan atau menyelamatkan dirinya daripada azab Allah Ta'ala. Nak selamat daripada azab Allah ini tak semestinya hidup 1000 tahun. Hidup sehari pun selamat daripada azab Allah. Hidup 40 tahun boleh selamat daripada azab Allah. Yang pertama, akidah mesti jelas. Yang kedua, ibadat mesti betul. InsyaAllah, dengan rahmat kasih sayang Allah, boleh syurga. Sebab Nabi SAW sebut, ketika mana Nabi SAW sampai ke Madinah. Bila Nabi sampai ke Madinah, di antara apa yang diajar oleh Nabi, yang pertama, afsyus salam, sebarkan salam. Ala man ta'rif wa man lam ta'rif. Kepada orang yang kamu kenal atau kamu tak kenal, afsyus salam, sebarkan salam, beri salam sama kamu. Yang kedua, wa'atimut ta'am, dan berilah makan kepada orang. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka beri makan pada orang miskin yang melarat dan tawanan perang. Yang mereka lakukan tidak lain kecuali untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Wa at'imut ta'am. Dan yang ketiga, iaitulah kamu bangkit beribadat pada Allah. Wan nasu niyam, ketika mana manusia sedang tidur. Tadkhulu jannata bisalam, nascaya kamu akan masuk syurga dengan salam, dengan sejahtera. Nabi ajar pada kita yang pertama, afsyus salam, sebarkan salam. Keduanya, at'imut ta'am, beri makan. Yang ketiga ialah sembahyang di malam hari. Ketika mana orang lain sedang tidur, kita bangkit beribadat pada Allah, boleh masuk syurga dengan mudah. Tak semestinya hidup 100,000 tahun. Kalau sekiranya hidup 1000 tahun tetapi amal ibadatnya tidak ada dan akidahnya menyeleweng,
Sebab yang pertama sekali yang dinilai pada kita ialah akidah. Akidah yang paling utama. Firman Allah Ta'ala, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa orang-orang yang syirik kepadanya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala, Allah Taala akan mengampunkan dosa yang lain pada syirik, yang lain daripada syirik bagi mereka yang dikehendaki oleh Allah. Dosa syirik Allah tak ampun. Dosa rosak akidah, kalau mati tidak sempat mengucap dua kalimah syahadah, Allah Taala tidak akan mengampunkan dosa. Walaupun sembahyang yang banyak, walaupun puasa yang banyak, tetapi akidahnya syirik, akidahnya rosak, akidahnya terpesong, mati dalam keadaan demikian, kata Allah, innallaha la yaghfir, Allah tidak akan ampunkan dosa. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Adapun dosa-dosa lain Allah Taala boleh ampun. Dosa yang tidak berat, walaupun dosa tinggal sembahyang, tinggal puasa dan sebagainya, sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ketika mana menjelaskan hadis-hadis seperti ini. Kata Imam Nawawi, adapun dosa-dosa lain, dosa tinggal sembahyang, puasa, zakat, haji, terpulang pada Allah. Sama ada Allah Ta'ala nak mengazabkan dia ataupun Allah memaafkan dia dan akhirnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Namun kalau sekiranya akidah rosak, maka tidak layak untuk memasuki syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Firman Allah Ta'ala lagi, wala in asabakum fadlun minallah la yaqulannaka allam takum bainakum wa bainahu mawaddah ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza fawzan azima. Dan demi sesungguhnya kalau kamu beroleh limpah kurnia kemenangan dari Allah, sudah tentu ia mengatakan dengan sesalnya, seolah-olah tidak ada hubungan kasih mesra di antara kamu dengannya. Alangkah baiknya kalau aku turut serta bersama-sama mereka, supaya aku juga beroleh kemenangan yang amat besar. Kalau pergi perang, takut mati, rugi kalau mati, cedera rugi. Padahal Allah Ta'ala beri pahala, Allah Ta'ala mengampunkan dosa. Bila terlibat dalam peperangan, syahid boleh pahala yang besar di sisi Allah. Tapi bila menang pula, dia kata apa? Rugi kami tak pi. Dan sesungguhnya kalau kamu beroleh limpah kurnia kemenangan dari Allah, sudah tentu ia mengatakan dengan sesat, oh ruginya kami tak pi perang bersama kamu, kalau tidak boleh menang yang besar. Ini sifat dia. Ajak pi perang, kalah, menyalahkan. Sebab pi perang, kalah, sia-sia mati katak. Bila tengok menang, rugilah kami sebab tak ikut perang bersama kamu. Tidak ni beroleh kemenangan yang besar. Jadi inilah sifat yang merugikan diri mereka. Dan Allah Ta'ala pun sebut sifat ni. Bukan hanya atas dunia sahaja, bila menang, bendabik dada bahawa menang ni kami bersama kamu. Bahkan di akhirat nanti Allah Ta'ala sebut, bila mereka berhadapan dengan azab Allah, melihat azab yang ada di hadapan mereka, lalu mereka mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Alangkah baiknya kalau sekiranya kami atas dunia dulu hanya jadi tanah sahaja. Kalau tak jadi tanah pun jadi binatang, lebih baik daripada jadi manusia. Sebab apa? Mereka sedang melihat azab Allah di hadapan mereka. Dengan segala kesalahan yang dilakukan atas dunia, ya Allah Ta'ala tunjukkan pada mereka satu demi satu. Dan akibat daripada kesalahan tersebut, lalu mereka menyatakan kesesadan mereka. Ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, alangkah baiknya kami di dunia dahulu kalau kami sekiranya jadi tanah sahaja.
Tanah ni tak ada dosa. Orang boleh pijak dia dan sebagainya. Tapi disebabkan kita jadi manusia ni ada kewajipan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak kami jadikan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Ibadat dengan makna melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Buat apa yang Allah Ta'ala suruh boleh pahala. Tinggalkan apa yang Allah Ta'ala larang pun boleh pahala. Bukan hanya buat baik saja boleh pahala. Tinggal yang Allah Ta'ala larang pun diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Firman Allah Ta'ala lagi, فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. Oleh kerana itu, orang-orang yang beriman, yang mengutamakan kebahagiaan akhirat, mereka yang mengutamakan kebahagiaan akhirat daripada kesenangan kehidupan dunia, hendaklah mereka berperang pada jalan Allah untuk membela Islam. Dan sesiapa yang berperang pada jalan Allah lalu ia gugur syahid atau beroleh kemenangan, tak syahid tapi menang, maka kami akan memberikan kepadanya pahala yang besar. Kita berjuang ni dua yang kita nak. Yang pertama, kemenangan yang sementara di dunia. Semua orang berjuang nak menang supaya Islam didaulatkan. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam maha tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Yang keduanya, kita mahukan kemenangan akhirat. Atas dunia nak menang, akhirat pun nak menang, tapi akhirat yang lebih utama. Tak menang dunia pun tak apa, bukan tak mau. Kalau tak menang pun tak apa, asalkan Allah Ta'ala redha pada kita. Jangan kita nak pulun cari dunia sehingga tak dapat syurga Allah Ta'ala. Kita berjuang sehingga Islam dimenangkan. Contoh baru-baru ni, apabila dipahamkan bahawa Dewan Bandaraya Kuala Lumpur akan mengadakan satu undang-undang, arak tidak akan dijual di kedai-kedai runci. Ini satu kemenangan di dunia. Sebab yang melibatkan mabuk ni anak-anak kita Melayu. Mabuk dadah, mabuk arak dan sebagainya. Maka bila Menteri Wilayah mengisytiharkan bahawa arak tidak akan dibenarkan dijual di kedai-kedai runci, ini satu kemenangan di dunia. Kita berasa hati tenang. Kalau di Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, di Kuala Lumpur diharamkan dijual di kedai runci, insya-Allah dia akan merebak ke Pulau Pinang, Kedah, juga akan ambil tindakan sama. Kedai-kedai runci pasaraya tidak akan dijual arak. Jadi nak beli arak di mana? Di kedai arak. Tidak senang. Sambil-sambil beli bawang boleh seluduk arak beli. Sambil-sambil beli sinar harian boleh seluduk minum di rumah. Tapi kalau nak pergi kedai arak, orang kenal, ni geng masjid takkan masuk kedai arak. Ni geng JKK kampung takkan masuk kedai arak. Dia akan rasa satu kesusahan. Tapi kalau pergi kedai runci ada arak, tak ada masalah. Sambil-sambil beli sinar harian, bungkus arak sekali masuk dalam beg. Sambil-sambil beli bawang, seluduk sekali arak balik minum di rumah dan sebagainya. Ini satu tindakan yang cukup baik. Ini satu kemenangan. Dan kita minta supaya pihak berkuasa fikir lagi apa-apa yang boleh beri kemenangan kepada Islam ini. Bantu Islam. Sebab kita baca dalam akhbar, WHO dalam laporan, tuan-tuan boleh search sendiri melalui Google, berapa puluh ribu manusia di dunia mati disebabkan oleh alkohol. Ini diakui oleh WHO, Badan Kesihatan Dunia, yang bukan hanya fokus di Malaysia, yang bukan hanya fokus pada umat Islam, bahkan dia fokus seluruh dunia. Berapa puluh ribu manusia yang mati disebabkan oleh kerana alkohol. Dan di tempat-tempat permis-permis yang menjual alkohol juga tertulis
Kalimah yang berbunyi, alkohol membahayakan kesihatan anda. Sepatutnya orang nak jual, dia kena promosikan produk dia terbaik. Minum Milo anda jadi sihat. Patutnya dia kena tulis, minum alkohol menyihatkan anda. Minum alkohol menambahkan iman. Patut begitu. Tapi dia tulis, alkohol membahayakan kesihatan. Inilah istimewanya agama Allah. Bila Islam diamalkan, insya-Allah kita akan diberikan bimbingan dari Allah, mendapat keampunan daripada Allah, sebagaimana disebut oleh Allah, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang berkebajikan, negeri yang melaksanakan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Wa rabbun ghafur, negeri yang mendapat keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi matlamat kita ada dua. Yang pertama, matlamat yang dekat, iaitu kemenangan di dunia, sehingga kita boleh melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala atas dunia. Apa yang Allah Taala boleh, yang Allah Taala suruh buat, kita boleh buat. Dan apa yang Allah Taala larang, kita boleh larang di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua ialah mendapat syurga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya berjuang untuk mendapat dunia sahaja, tetapi tidak mendapat syurga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala al-musta'an. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana la taj'al fitnatan lil ladzina amanu rabbana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal juzami wal junun wa min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.